Okay, Assalamualaikum and a very good morning. So kita bertemu lagi dalam 8.1 bahagian kedua, Lines and Angles Part 2. Okay, we are going to continue with the geometrical construction. Okay, dalam geometrical construction ni ada beberapa jenis garisan dan juga jenis sudut yang perlu kamu lukis. So bila cikgu sebut pasal lukis ni, geometrical construction ni kamu memerlukan geometry set. Okay, so please lepas ni ke kalau kamu tak ada lagi, tolong belilah geometry set. At least kamu ada pembaris, kompas dan juga protractor. Kalau tak tahu apa kompas, apa itu protractor, nanti cikgu tunjuk apa benda ya. Okay, so kita nak apa ni? Nak lukiskan geometrical construction ni. So mari kita mulakan dengan garisan dulu. Okay, ada beberapa garisan di situ. Yang pertama adalah line segment. Ini yang paling basic lah. Okay, macam mana nak lukis garisan? Of course, kamu memerlukan pembaris. So construct each of the following line segments. So kamu ambilkan je lah pembaris kat sini. Cikgu dah ada dah. Okay, let's say kamu nak lukis 6 cm. So, ambilkan je lah pensil kamu tu dan kamu lukis lah. Okay. Okay, so once cikgu dah siap garisan kat situ, cikgu label. Okay, cikgu label kat sini A dan cikgu label kat sini B lah. Okay, dan jangan lupa juga label dia punya measurement. Label dia punya measurement. So, this is 6 cm. Macam tu je. Alright. Yang lain tu boleh buat sendiri kan. 5.4, 7.3 tu. Tak perlu nak explain lebih sangat. Okay. Yang kedua adalah perpendicular bisector. Apakah yang dimaksudkan dengan perpendicular bisector? If line AB is perpendicular to the line segment CD kat situ. Ditunjuk kat situ. If line AB is perpendicular to the line CD and divide CD into two parts of equal length, then line AB is known as the perpendicular bisector of CD. Faham tak? Kalau kamu ada line, cikgu ulang balik. Kalau kamu ada line CD, okay, lepas tu kamu ada satu lagi line AB, yang mana line AB tu tak lurus. Yang mana line AB tu, this is A, this is B. Okay, kalau line AB tu perpendicular to CD, satu. Dan yang kedua, line AB ni, dia membahagikan kepada dua bahagian yang sama. Contoh, kalau CD ni, panjang dia 10 cm. Okay, line AB ni perpendicular 90 darjah. Dan line AB ni dia bahagikan line CD ni kepada dua bahagian. Maksudnya kalau daripada sini ke sini 5, sini ke sini pun 5. So kalau kamu ada line macam ni, kita panggil line AB ni adalah perpendicular bisector of CD. Itu yang dimaksudkan dengan perpendicular bisector. So sekarang ni macam mana kita nak lukis line ataupun lukis perpendicular bisector menggunakan kompas dan ruler lah, of course. Okay. So ada dia punya steps dekat situ. Dia suruh adjust and set the compasses to a distance slightly more than half the length of PQ. So the second step, construct two arcs from P, one above and one below PQ. Dan dikatakan situ without altering, tanpa mengubah distance on the compass. Construct two arcs from Q pula. Dan bila kamu dah dapat macam ni, kamu boleh construct the line. Okay, mari cikgu demonstrate. Okay, cikgu dah ada line dekat sini. Okay, and then cikgu nak check dia punya measurement berapa. Okay, cikgu ada lebih kurang 6 cm. Cikgu ada lebih kurang 6 cm line. So, cikgu nak bina satu perpendicular bisector yang mana line itu akan membahagikan line yang dekat sini tu kepada
dua bahagian yang sama. Okay. So, mula-mula cikgu cikgu mark dulu. Let's say this is A and this is B. No. Let's say this is C and let's say this is D. Cikgu nak buat satu perpendicular bisector AB. Okay. Kita balik kepada slide tadi. Dia kata, adjust and set the compasses to a distance slightly more than half. Cikgu tadi ada 6 cm. So, cikgu kena setkan cikgu punya kompas tu. Dia kata, slightly more than half. Separuh daripada 6 adalah 3. So, cikgu kena setkan lebih sikit daripada 3 lah. Okay. So, let's say sini ada... Sekejap. Okay. Ini 3 kan. So, cikgu kena adjust dia lebih sikit daripada 3. So, kalau nak senang, kamu letaklah 3.5. Lebih sikit je macam tu. Okay. Dan kamu lock kamu punya kompas. Right. Kemudian dia kata kat situ, construct two arcs from P. One above and one below. So, let's say kalau sini C. Cikgu ambil kat sini. Letak sini. Okay. Lepas tu cikgu construct arcs. Satu dekat atas, satu dekat bawah kan dia kata. Ulang balik. Satu dekat atas, satu dekat bawah. Okay. So, satu dekat atas. Satu dekat bawah. Macam tu. Okay. Then, without altering the distance on the compasses, construct two arcs from Q, one above, one below. So, sekarang kita pergi kepada yang dekat belah sana pula. Dan kita buat benda yang sama. Satu dekat atas. Dan satu dekat bawah. Macam ni. Okay, kalau kamu perasan, apa beza dekat sini? Dekat sini, dia bertemu kan? Dia ada macam X kat situ kan? Tetapi dekat sini tak ada X. So, apa salah cikgu? Salah cikgu adalah, cikgu tak extend the arc dekat sini. So, patah balik dekat point yang asal. Kita panjangkan sikit dia punya arc tu supaya dia punya arc tu bertemu. So, cikgu buat je lah. Tarik tu sampai dia bertemu. Buat tu. Baru dia bertemu. Pergi bawah. Dan cikgu tarik. Baru dah dia bertemu kat situ. Okay, buat sampai kamu jumpa arc tu, dia bertemu. Dia bertemu Dia intersect. Okay, lepas tu, draw a line joining the points of intersection of the arcs constructed in steps 2 and 3. So, kamu join je lah. Ambil ruler. Okay. So, cikgu nak test sama ada line ni adalah bisector ataupun tidak. Adakah line ini membahagikan line? Adakah line AB ni dia membahagikan line sini ni kepada dua bahagian yang sama? Tadi panjang CD adalah 6 cm. Okay. So, sekarang cikgu nak check. Adakah dia bahagi kepada dua bahagian ke atau tidak? So, mari kita check. Nampak tu? So, sini adalah apa? 3 cm. So, dia membahagikan dua bahagian yang sama lah. So, same goes for this lah. 0 sampai dekat sini. So, ini pun 3 cm. Okay. So, yang inilah kita panggilkan dia sebagai okay. Okay, ni contoh Boleh tengok balik. Alright. Yang kedua, perpendicular line to a straight line. Apa maksud kat sini? Kalau kamu ada satu line PQ and then kamu ada satu point dekat atas tu, point M, macam mana kamu nak bina line yang perpendicular daripada point ni kepada line PQ ni? Okay. Step yang pertama, with the same distance on the compasses from M, construct two arcs from M intersecting PQ. Okay. Label the 2 points of intersection R and S. Lepas tu, with the same distance on the compass from R and S, construct an arc
from R and from S respectively so that the arcs intersect. Lepas tu dia suruh draw a line joining M and the point intersection of the arcs. So mari kita tengok. Okay, kita nak bina, let's say kita ada PQ. Okay, let's say kita ada satu point dekat sini. M lah. Okay, dia suruh, apa tadi first step? With the same distance on the compass from M, construct two arcs. Okay, so kita ambil kompas, kita ambil point kompas tu letak dekat M. Ni kita kecilkan sikit supaya dia intersect sebelum dalam line PQ tu lah. Okay, kita lock and then kita buat satu arc satu sini. Satu lagi sebelah sini. Okay, satu sini. Okay. Then tanpa mengubah distance dekat kompas ni, pindahkan point tu dekat situ sini. Dekat sini. Let's say kita namakan ini apa? Dinamakan R kot. RS. Okay, so kita buat satu arc dekat atas, satu arc dekat bawah daripada point R ni. Satu atas. Teruk. Satu bawah. Okay, jangan ubah. Pindah pula ke S pula, buat benda yang sama. Di sini. Satu. Buat sampai kamu dapat dia punya X. X punya macam simbol X tu. Apa tu? Dia intersection. Okay, so once you get this, take your ruler. Take your ruler dan construct the arc. Alright. And there you have it. Okay, so kamu dapatlah dia punya perpendicular line. Ini bukan bisector ini perpendicular line sahaja. Yang mana perpendicular line adalah 90 darjah. And dah kamu dah siap lah. Okay, cuba screenshot dulu. Okay, itu dia. Boleh lebih kurang sama. Okay, next kita pergi kepada satu lagi contoh. Kalau kamu ada satu line macam ni dan kamu ada satu point di atas line, macam mana kita nak bina satu perpendicular line yang lalu dekat point N tu? Cara dia, with the same distance on the compass, construct two arcs from N intersecting PQ. Bukan point P intersecting the line PQ tu. Buat dua arc. Label R dengan S macam biasa. Lepas tu disuruh widen the compass to a distance more than NR and NS. And then bina arc daripada R dengan S. Okay, mari kita buat. Okay, let's say kamu ada satu point dekat sini. Contoh. This is N. Macam tu. Okay, first step. With the same distance on the compass, bina satu arc dalam Q. Dalam PQ tu. So, kamu ambil kompas, letak kat sini, pusingkan sikit, kecilkan sikit, bagi dia intersect kat situ. Macam tu So, buat dua arc, satu sini, then satu sana. Macam tu. Okay. Kemudian labelkan dulu R dengan S. Step yang kedua, dia suruh buka sikit kompas tu to a distance more than NR dengan NS. Okay, lepas tu bina arc daripada R dengan S. So, initially kamu ada macam ni kan. So, dia suruh buka sikit besar daripada NR ataupun NS. Buka sikit. Macam tu. Okay. And then disuruh construct an arc from R dengan S. Macam biasa, atas dengan bawah. Atas. Duduk diam. Okay, bawah. Pindah sini. Sana. Atas. Dan juga. Teruk. Okay, bawah. Boom. Yang penting dapat dia punya bentuk X tu. Nampak tu, X.
So last kali barulah kamu construct the line using a ruler. Okay. Adjust sikit and then you construct a line. Boom. So automatically you punya line tu lalu dekat point N. Okay. Screenshot sikit. So next kita ada parallel lines. Garisan selari. Using a pair of lukis line yang parallel to PQ passing through point R. So kalau kamu ada line PQ and then kamu ada point R dekat atas tu, macam mana kita nak bina line yang parallel to PQ dan melalui point R tersebut. First disuruh buat apa tu? With the distance on the compass equals to the length of PR, construct an arc. Satu. And then keeping the distance on the compass, construct an arc from Q. Satu kat situ. Lepas tu, with the distance on the compass equals to the length of PQ, construct an arc from R intersecting the arc constructed. Lepas tu, join the line. Mari kita buat. Okay, let's say kita ada satu line kat sini, satu point dekat sini. Point R. So, kita nak binakan satu garisan selari dan melalui titik R ni. First of all, disuruh ambil compass, put dekat sini, then kamu measure dia punya length tu sama dengan sini. Okay, lepas dah measure sama, buat satu arc kat sini. Macam tu. Settle. Kemudian, ambil compass, tukar kepada Q, buat satu arc kat sini. Settle. Kemudian, measurekan compass tu sama panjang dengan line PQ tu, lockkan dia, and then, cikgu lupa. With the distance on the compass equal to the length of PQ, construct an arc from R. So, ambil compass, pergi dekat R, buat arc kat situ. Boom. Cantik. Then ambil ruler. Ambil ruler. Kemudian, connectkan dia punya line tersebut. So, now boom, you will get the garisan selari. Dah siap. Okay. Saya copy jap. Tak kat sini lah. Okay. Settle. Alright. Settle semua line. Kita ada perpendicular bisector, kita ada perpendicular to the line, and then kita ada perpendicular line yang dekat on a point dekat line tu. Lepas tu kita ada parallel lines. Next kita pergi kepada macam mana kita nak construct angles dengan angle bisector. Okay, cikgu ada kat sini protractor. Okay. Macam mana kita nak lukis angle 60 darjah PQR. Cikgu ada QR dan cikgu nak construct angle 60 darjah. So mari kita tengok kat sini. Alright. Boom 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 boom. Okay, dia ada kat sini dia bagi tu tadi, sini Q, sini R, betul? So dia nak buat angle PQR adalah 60 darjah. So, ambil protractor. Besarnya. Kecilkan sikit. So, ambil protractor ni. Letak dia punya point tu dekat Q. Sebab angle dia dekat Q. Bukan angle dia dekat R. Sebab ni. Mana? This one. Yang tengah-tengah ni dia punya angle. Okay. So, kita itulah. Cari mana 60. Kalau kita letak dia punya center tu dekat sebelah kiri, kita baca kat sebelah kanan. So, bila kita baca sebelah kanan, kita ambil dekat bawah ni sebab ni kosong. So, 10, 20, 30, 40, 50, 60. So, kita tarik je sis. Tarik je sis. Okay. So, dah siap lah. So, inilah kita punya 60 darjah. Simple je. Okay. Screenshot. Next, apakah yang dimaksudkan dengan angle bisector? Macam tadi, perpendicular bisector adalah line yang membahagikan
sesuatu line itu kepada dua bahagian. Dan sama juga kalau angle bisector. Angle bisector ni adalah satu line yang membahagikan sudut kepada dua sudut yang sama. Contoh kat sini kalau kamu nampak, total sudut dia adalah 40. So, line OS ni, line OS ni lah kita panggil sebagai kita punya angle bisector. Kenapa angle bisector? Sebab line ini membahagikan sudut 40 darjah ni kepada dua bahagian yang sama, iaitu 20 dengan 20. Okay? Now, using a pair of compass and a ruler, construct the angle bisector of PQR. Tadi kita dah buat angle PQR 60 darjah kan kat sini kan? Sekejap, copy sekejap. Kita dah buat tadi. This one. We already have here. Boom, kat situ kan. Okay, sekarang ni, kita nak buat angle bisector untuk 60 darjah ni. So, kita memerlukan kompas. Senang je. Kita ambil kompas. Kita letak kita punya point dekat Q. Dan kita measurekan dia punya length tu kurang sikit daripada QR. Tak kisah berapa pun. Yang penting dia kurang sikit. Macam tu. Sikit je. Sikit je. Okay. Lepas tu, kamu buat dua arc. Atas dan bawah. Satu bawah. Macam tu. Satu. Atas. Okay. Faham Tanpa mengubah distance kompas tu, angkat point dan pindah dekat sini satu. Dan kamu bina satu arc kat sini satu. Atas. Okay. Pindah lagi satu dekat sini. Nampak? Pindah satu kat sini. Turunkan sikit. And then kamu lukis. Boom. Okay. Boleh teka tak nak buat apa lepas ni? Buat garisan sebab kamu dah ada X kat situ. Jumpa je X. Tahu dah nak buat apa. Okay. Adjust sikit. Adjust sikit. Dan kita buat satu line. Tak cantik. Tak cantik. So, kena adjust sikit. Okay, make sure dia punya line tu kena betul-betul dekat dia punya tu. Alright, nice. Okay. So, sekarang ni, kita nak semak sama ada line ni, dia membahagi tak dia punya, apa tu, dengan membahagikan angle tu kepada dua bahagian dia ataupun tidak. So, ini kita panggil dia sebagai angle bisector of PQR. Okay. Kalau separuh daripada 60, kita akan dapat 30. So, mari kita semak sama ada line ni 30 atau tidak. Ni yang cikgu merahkan ni. Adakah ini 30 ataupun tidak. So, mari kita ambil kompas. Tengok line tu. Tengok line tu. Kamu tengok line tu. Dapat 30. Tu dapat tu? Dapat tu 30. So, betul lah cikgu buat tu 30. Okay? Faham Cikgu screenshot je. Okay. So, inilah dia angle bisector. Sekejap. So, inilah dia angle bisector. Okay. Boleh So, I think itu sahaja untuk geometrical construction. So, harap kamu boleh faham. Nanti cikgu akan post dia punya website kat situ. Okay. Thank you, class. Jumpa lagi. Bye-bye.